Tuan, kita serahkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam selaku pihak berkuasa bagi meninjau, meneliti di atas cadangan untuk kita melantik sesiapa saja sebagai duta besar kita dalam semua perwakilan kita di seluruh dunia. Dan kemudian kita serahkan kerajaan akan menyembah perakuan tersebut dan untuk diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Maka saya ingin jelaskan proses itu telah pun kita buat, telah pun diterima baik dan akhirnya agrimo telah pun kita dapat daripada Indonesia untuk bersetuju melantik Datuk Seri Zahrin Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Maka tak timbul soal sama ada ianya adalah merupakan satu balasan dari segi politik dan sebagainya. Kalau nak marah sangat pun dia tak payahlah buat macam ini. Saya rasa kadang-kadang kala pelantikan itu kena pada tempatnya kerana kita hantar ke Indonesia kerana kita rasa nak menangani banyak isu-isu. Musuh kita ni bukan hanya di luar sana tetapi dalam negara pun adalah merupakan musuh yang menggunakan luar negara. Because kerana Kementerian Luar Negeri ini adalah merupakan satu kementerian yang kita rasa sebagai satu, dengan izin, line of defense kita. Sebab itu kadang-kadang kita nak menangani satu masalah, kita lantik dia dan beliau dilantik di atas grade utama JUSA B. Dan tempoh perkhidmatan beliau ialah selama 2 tahun daripada Oktober 2013 sehingga Oktober 2015. Apa lagi Batu? Ya, Yang Batu. Penjelasan sedikit. Sila. Tadi, terima kasih. Tadi Menteri jawab tentang menangani musuh. So, saya ingin dapat pengesahan. Adakah ini bermaksud Datuk Seri Zahrin ini mempunyai kepakaran tertentu dengan misinya yang agak spesifik, iaitu menangani musuh yang diserang dari kemungkinan dari tanah Indonesia. Saya dapat pengesahan dari. Saya dah jelaskan tadi, musuh kita ni bukan hanya di luar negara ataupun juga datang daripada dalam negara. Jadi kalau kita rasa beliau mampu, jadi kita lantik. Jadi tak kisahlah sama ada dia dalam ataupun luar negara. Kemudian Tumpat ada membangkitkan tentang isu. Itu mudah je tentang isu sama, besar isu sama. pun nak jadi isu besar ni siapa? Isu sama. Sekejap saja. Iyalah, tapi jawapannya sama. Kita dah jelas, kita lantik dan dia tak menjadi masalah kepada Malaysia sehingga setakat ini, sehingga bulan November dia dah sebulan di sana, tak timbul pun masalah kita dengan Indonesia dan berjalan baik, dan banyak information gathering yang telah pun dia dapat, telah pun diserahkan kepada kita. Jadi nampaknya dalam masa sebulan ni dia amat baik sekali. Itu saya jelaskan. Musuh negara siapa? Musuhnya kalau macam contohnya macam Bagan nak buat hal sesuatu perkara di sana contohnya, dan kita rasa oleh kerana dia kawan baik dengan Bagan, jadi dia akan dapat information dengan lebih baik. Jadi musuhnya daripada pakatan. Saya dah apa ni Tuan Musi, kadang-kadang kala saya heran. Dia Yang Menteri, dia senang je Yang Menteri. Yang Menteri tak bagi, saya pun tak bagi. Itu je. Tak bagi. Sila duduk bayang baru. Sila teruskan jawapan. Mic. Wow. Sila. Pasal mic pun dia nak marah. Ya. Yang Berhormat Tumpat ada membangkitkan isu Tribunal Jenayah Antarabangsa Bangladesh. Saya nak jelaskan di sini bahawa sebenarnya Bangladesh telah pun menubuhkan Tribunal Jenayah Antarabangsa ini pada 25 Mac 2010 seperti yang telah pun dilaungkan oleh
kerajaan semasa dalam pilihan raya. Maka mereka telah pun menubuhkan itu untuk membawa penjenayah perang pembebasan yang tercetus pada tahun 1971 ke muka pengadilan. Ini adalah proses undang-undang negara tersebut dan melibatkan hal ehwal dalaman Bangladesh. Dasar luar Malaysia dalam perkara ini jelas. Malaysia mengamalkan dasar menghormati kedaulatan dan sistem perundangan serta tidak campur tangan dalam urusan dalaman tersebut. Maka sebab itu kita serahkan untuk kepentingan negara tersebut. Mereka telah pun menubuhkannya. Maka kita, prinsip kita, kita sentiasa melihat kalau ada sesuatu yang boleh kita bangkitkan, maka akan kita bangkitkan melalui kaedah pertubuhan antarabangsa yang lain. Mengenai isu surat terbuka yang dibuat oleh Lord Menteri Carlyle, kerajaan mengambil maklum akan kritikan yang dibuat oleh Lord Carlyle tersebut. Saya nak jelaskan, Muhammad, dia ni adalah seorang yang begitu liberal. Sebab tu saya pun heran bahawa dia membawa isu ini. Kerajaan berpendapat dia hanyalah memberi pendapat beliau, dan itu adalah freedom of expression yang kita rasa sesiapa pun boleh buat di mana-mana mengikut kaedah masing-masing. Jadi prinsip kita sentiasa melihat, oleh kerana Bangladesh itu negara yang berdaulat, mempunyai hak untuk menentukan sama ada untuk menerima ataupun menolak kritikan tersebut, maka kita Malaysia mengambil prinsip yang sama dan bersikap yang sama tentang perkhidmatan PAU bangun. Perkhidmatan PAU. Menteri, jelas sekejap soal, terima kasih penjelasan itu. Tapi dalam kes Bangladesh ini, pemimpin-pemimpin parti Islam, khususnya Jamaat Islami, itu dihadap ke mahkamah. Dan prosedur itu memang dibantah bukan saja oleh negeri barat. Saya faham dari sudut rangka diplomatik, pemerintah Turki dan Arab Saudi juga menunjukkan keprihatinan. Soal tidak mendedahkan itu soal pertimbangan masing-masing negara. Sebabnya ialah kerana yang didakwa itu adalah kes bukan pemberontakan, peperangan di antara yang sehingga menubuhkan Bangladesh dengan Pakistan, dan mereka ini dihadapkan tanpa ruang untuk pertahanan dan bela negeri. Sebab itu digunakan sebagai satu sistem kaedah yang lain. Jadi soalnya saya faham hubungan baik Malaysia Bangladesh yang harus dipertahankan. Sehingga akan nak bawa 500,000 Bangla punya pekerja dan mengenepikan kepentingan penganggur di Malaysia, itu satu soal lain. Mungkin akan didaftar oleh SPR kemudian, itu soal lain lah ya. Tetapi yang nak tekankan ini satu yang serius. Mereka ini dihukum gantung, dihukum bunuh, dan di antaranya itu ulama-ulama besar, termasuk Amir, bekas Amir Jamaat. Jadi kalaupun dari segi Kementerian Luar menganggap, dan saya faham tidak perlu ada bantahan terbuka, sekurang-kurangnya diplomatic note secara bijak supaya dapat menyederhanakan ketegangan politik berlarutan. Tetapi yang nyata ialah proses undang-undang yang bebas dan telus tidak dipatuhi, dan kita harus bantah sama ada terang atau secara baik diplomatik harus lakukan seperti mana dilakukan oleh Arab Saudi dan Turki. Terima kasih kepada Muhammad Matang Pau. Muhammad telah pun mengakui bahawa ada beberapa cara yang boleh kita buat. Sama ada secara terbuka ataupun secara mengikut apa yang kita buat. Kalaupun ada bantahan, mengikut atau melalui lunas-lunas yang lain, kaedah yang lain, seperti pertubuhan antarabangsa yang ada, yang mana kita menjadi ahlinya. Setakat itu yang saya jelaskan tadi.
Dan kena faham bahawa kadang-kadang kalau dalam isu ini saya dah kata prinsip kita masih lagi tegas sama, iaitu tidak mahu mencampur tangan tentang sesuatu yang melibatkan hal ehwal dalaman sesebuah negara. Maka sebab itu isu ini kita faham kalau ada yang boleh kita timbulkan, maka kita akan timbulkan mengikut kaedah yang lain. Jadi saya nak masuk Tumpat ada satu lagi yang dibangkitkan tentang Syalam. pasal apa pula ni? Syalam. Benda yang sama. Kalau beri laluan saya akan ceritalah. Kalau tak beri laluan tak payahlah. Cuma saya nak jelaskan Matang Pau kata nak bawa 500,000 orang Bangladesh untuk ke Malaysia dan akhirnya akan diregisterkan sebagai pengundi. Itu seperti pembohongan yang dibuat dan dikatakan oleh Yang Berhormat tadi. Ini cerita pembohongan ini Yang Berhormat yang sebut. Yang Berhormat dah okey. Kalau Yang Berhormat boleh ada sebut rekod, saya minta cek. Ini Saya minta cek Yang Berhormat duduk dulu. Apakah saya kata duduk dulu Yang Berhormat. Ini pasal. Ya. Saya minta check and set. Beri laluan. Saya kata akan didaftar. Saya kata jangan didaftarkan. Jangan. Yang Berhormat. You accuse people. Boleh bohong macam tu ke? Saya kata jangan. Bukan saya kata didaftarkan. Semua ada dengar. Saya minta orang UMNO kalau berani cakap benar. Pengurusi ada. Saya tak kata 500,000 didaftarkan sebagai SPR. Oleh SPR. Saya kata jangan Tuan Pengurusi, saya tak bagi floor ini kepada Yang Berhormat Mentang Pau. Duduk dulu. Bukan suruh bohong. Bukan suruh bohong. Ini tuduhan. Tarik balik Menteri. Tarik balik. Saya bantah sebab dia kata saya bohong. Saya bantah sebab ada tuduhan pembohongan. I challenge. Besok check handset exactly apa saya kata dan you must withdraw. Kalau saya tak tuduh kata 500,000 ini akan didaftar. Ya. Kalau you sanggup begitu, they will take it. Kalau you cannot, pengurusi tak boleh guna floor dan anggap dia boleh senang begitu kerana suara majoriti. Yang Berhormat menuduh satu pembohongan. Saya kata tadi, kalau Yang Berhormat kata akan kita gunakan itu nanti, mungkin atau akan ataupun satu hari nanti mungkin, itu juga adalah satu kaedah untuk membuat satu pembohongan. Jadi ini yang saya katakan. Apa yang Berhormat nak? Apa yang Yang lain-lain diam, yang lain diam. Ya. Duduk. Ya. Kata. Kalaupun kita nak bawa 500,000 orang, ya saya tak marah. Cuma yang Berhormat Matang Pau yang nak melenting marah ni pasal apa? Menteri dulu. Saya Menteri biar ada standard sikit lah. Kalau nak jadi Menteri biar standard sikit lah. Saya nak sambung semula seperti yang dibangkitkan oleh Tumpat. Lepas ni Syalam saya berikan. Beliau minta kalau boleh duta besar juga akan kita lantik untuk menjadi duta di Palestin. Saya nak jelaskan di sini bahawa dalam keadaan ini akhirnya kerajaan telah pun memutuskan untuk melantik duta besar Malaysia di Mesir, duta Malaysia ke Mesir yang ada hari ini sebagai duta besar Malaysia ke Palestin secara serentak atau concurrent accreditation from Cairo dengan izin Tuan Musi pada 12 Jun tahun ini. Jadi kita telah pun mula untuk menghantar, kerajaan telah memohon persetujuan daripada kerajaan Palestin untuk pelantikan tersebut. Jadi tak timbul lagi dah. Terima kasih. Jadi Shah Alam ada yang nak dibangkitkan? Ya, sila Salam. Ya, terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Saya nak balik kepada isu Bangladesh lah. Ya. Saya faham bahawa ini memang apa yang dilakukan oleh kerajaan boleh mengambil beberapa bentuk. Ada yang secara melalui organisasi antarabangsa, melalui cara direct dan sebagainya. Tetapi saya merasakan bahawa memandangkan bagaimana Malaysia memberikan sokongan dan bantuan ekonomi kepada Bangladesh
di mana ramainya pekerja-pekerja Bangladesh datang dan bergantung nasib dengan negara Malaysia dan sebagainya. Semestinya kerajaan Malaysia mempunyai pengaruh yang agak kuat ke atas kerajaan Bangladesh untuk menasihati mereka sama ada secara terbuka ataupun secara tertutup. Ni yang Arau pergi duduk sebelah sana duduk kacau menteri, apa hal? Saya ingat saya tengah cakap dengan menteri. Kalau Arau pun cakap dengan menteri, dia dua telinga tapi dia boleh dengar satu je. Ya, Salam ini pun tak ikut peraturan Salam. Nampak nampak macam mengganggu pula menteri. Ya, Arau, saya ingat speaker kena suruh dia balik kursi dia lah speaker. Ya, minta maaf. Ya, tuan speaker, tuan menteri yang berhormat menteri Saya rasa bahawa Malaysia boleh memainkan peranan yang lebih berkesan. Ya, tak semestinya secara terbuka, tetapi kita ada pengaruh So untuk memberitahu pada kerajaan Bangladesh, dunia sedang melihat alim ulama yang dah berusia 90 tahun dipenjarakan, 80 tahun dipenjarakan untuk 90 tahun. Ada yang dihukum gantung ke tali gantung semata-mata atas sejarah perang saudara. Bila East Pakistan nak dijadikan sebagai Bangladesh nak pisah daripada daripada Pakistan Dan banyak kisah-kisah yang kita telah membaca, buku-buku yang meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku tidak membabitkan individu-individu yang telah dituduh Lalu saya rasa kerajaan bertanggungjawab untuk menggunakan pengaruhnya supaya menentukan keadilan itu terlaksana. Saya harap bahawa kerajaan tidak mengambil sikap ini soal dalam negara lalu kita tak ada kena-mengena dan sebagainya. Saya harap atas semangat persaudaraan Islam dan sebagainya dan universal values for justice, kita menasihati Bangladesh tentang persoalan ini. Terima kasih Tuan Menteri. Salam baik pada pagi ini. Saya selalu baik. Dia bila kinabat tangan kacau je yang jadi jahat sikit. Pak Menteri, lenggong. Cuma saya nak jelaskan sekali lagi. Dasar luar kita sama perkara ni amat jelas. Saya dah beritahu bahawa kita mengamalkan dasar menghormati kedaulatan dan sistem perundangan serta tidak campur tangan dalam urusan dalaman sesebuah negara. Jadi bab kalau kita tak puas hati, kita akan bawa dalam mana-mana lagi pertubuhan yang lain yang mana kita menjadi ahlinya. Itu pun jelas telah pun saya jawab tadi. Jadi tak timbul lagi lah Syalam. Isu ni saya ingat dah selesai. Kita nak masuk bab lain. Seputih dia mana? Sepang. Dah keluar jadi tak apalah. Sepang. Kita nak masuk Bangladesh tadi dah selesai. Bangladesh ni kita tak daftarkan 500,000 tu dah. Yes. Saya masuk tajuk ni. Menteri bagi laluan tak? Pasal yang tumpat. Menteri. Jawapan daripada tumpat ni. Kalau Bangladesh isu tu dah habis. Yang Muhammad nak lain nanti kita berikan. Kalau bab lain Bangladesh tak habis lagi. Saya harap Tuan Menteri janganlah ambil sikap dah habis. Pasal tak habis lagi. Kerana satu penyelewengan dan kezaliman sedang berlaku. Kita tak boleh lepas tangan begitu. Tuan Musi, saya tak suruh dia cakap ni. Dia ni Menteri. Tadi saya kata bila Menteri kata dah habis, tak habis lagi. Okay. We have a role to play. Please. Alright. And that was my answer. No, your answer was dah habis. Tak habis lagi. Ya, Salam baru dapat pujian tadi. Sepang duduk. Sepang. Sila Menteri. Ya. Lenggong ya, lenggong. Lenggong boleh pula. Ya. Dasar luar negara kita. Dalam kita nak melakukan sesuatu, kita juga mahu supaya negara kita dihormati sebagai sebuah negara berdaulat. Kita pun tentu ada sensitiviti. Misal dibangkitkan oleh Shah Alam berkaitan dengan isu-isu yang berlaku di luar negara, di Bangladesh misalnya. Tapi tentu sebagai negara yang berdaulat yang mengharapkan supaya orang lain menghormati kita, kita juga tentu tahu bahawa negara berkenaan juga mahu dihormati. Sebab itu saya rasa polisi negara kita menghormati negara lain dan kita ada kaedah-kaedah tertentu. Misalnya untuk kita membuat bantahan
untuk menantarkan orang terbang, kita mesti tentu ada kaedah-kaedah tertentu yang mana kita buat bagi pastikan supaya Ni bila Lenggong jadi menteri, Tuan Speaker? bukan emosi. Dia tadi tak boleh cakap macam saya bercakap. Dia kecil hati tu, dia marah sikit. Cuma saya nak dapat penjelasan daripada kerajaan tentang polisi dan pendekatan yang kita buat ini. Apakah masih cara lama ataupun kita ada kaedah dan pendekatan baru dalam usaha kita nak menyampaikan apa juga mesej negara kepada negara luar. Yang kadang-kadang banyak orang tak faham, terutama sekali Shah Alam ni. Dia ingat nak tahan kena demonstrasi dan sebagainya. Itu mungkin satu kaedah, tapi kaedah yang tak sesuai dengan negara kita. Terima kasih Lenggong. Saya dah jelas tadi bahawa dasar luar kita ni konsisten. Kita memang konsisten daripada dulu sehingga sekarang kita tak ubah. Masa dulu ketua pembangkang dalam negara pun prinsip yang sama, dasar yang sama. Jadi ketika itu dan sekarang sama, iaitu jelas Malaysia mengamalkan dasar menghormati kedaulatan dan sistem perundangan serta tidak campur tangan dalam urusan dalaman sebuah negara. Itu jelas. Tentang isu ini juga saya telah jelaskan dan kita kalau tak puas hati kita akan gunakan dalam penggunaan dalam mana-mana pertubuhan yang kita juga menjadi ahlinya. Saya nak bangkitkan tentang Yang Berhormat Tumpat Ni. Mengenai apa ni Ya, Sepang Bang Oli. Rohingya yang dibangkitkan oleh Kuala Krai melalui ucapan Yang Berhormat semalam. Yang Berhormat Menteri, Saya- Sepang. Tak bagi laluan tidak, Sepang. Sekejap. Ketika saya sebenarnya baru saja balik daripada Myanmar, lawatan kerja dan delegasi OIC yang diketuai oleh Setiausaha Agong OIC. Dalam semasa saya di sana, kita berpeluang untuk mengadakan perjumpaan dan perbincangan bersama dengan Presiden Myanmar, Timbalan Presiden Myanmar, Menteri Luar Negeri, Menteri Immigration dan Kependudukan Myanmar dan juga Menteri Hal Ehwal Persepadanan Myanmar. Saya mengadakan perbincangan dengan mereka dan juga ada perbincangan yang kita buat bersama dengan kumpulan dialog antara kepercayaan Myanmar ataupun interfaith dialog group serta ketua-ketua dari kaum Buddha, kaum Hindu, Muslim, Kristian. Perbincangan ini telah pun kita buat di Naypyidaw, iaitu bandar capital Myanmar, izin. Dalam semua itu mesej yang kita dapat jelas bahawa kerajaan mereka mahu melihat supaya ada engagement dibuat kepada semua kaum, bukan hanya masalah di Rakhine, tetapi juga di seluruh negara Myanmar, kerana mereka mempunyai pandangan yang jauh untuk membangunkan negara ini dan beberapa transformasi, program transformasi untuk kepentingan political institutions yang diwujudkan di Myanmar untuk melihat sebagai sebuah negara yang demokratik berlaku hari. Dan sebab itu mereka mahu kalau boleh OIC melalui negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei bekerjasama dengan mereka untuk melihat bagaimana caranya untuk kita dapat membantu terutamanya Malaysia yang agak relevan menangani masalah perkauman, religion, masalah agama yang ada dalam negara kita. Ini melalui perbincangan tersebut akan bawa semula ini
satu resolusi melalui OIC tentang apa pendekatan cadangan yang akan kita berikan kepada kerajaan Myanmar yang sanggup untuk bekerjasama dan menyelesaikan masalah yang ada dalam Rakhine State yang berlaku di Myanmar pada ketika ini. Ya, ada dua yang bangun. Ya, Tumpat dan juga Sepang. Tumpat. Terima kasih. Ya, sila Tumpat. Terima kasih Datuk Pengerusi dan terima kasih Yang Berhormat. Dibenarkan untuk menubuhkan pejabat untuk mengawasi pergolakan di Myanmar. Sebelum ini, adakah ini bermakna bahawa hasil daripada penerimaan lawatan oleh tapi dalam buku ini masih disebut OIC dengan nama panjang yang lama. Adakah ini bermakna bahawa OIC dibenarkan untuk mewujudkan pejabatnya di Myanmar, dan keduanya adakah Yang Berhormat dapat menyaksikan laporan-laporan yang kita dengar, yang Berhormat Baling sendiri sempat melawat, bahawa kaedah kehidupan orang-orang Rakhine Rohingya ini di Myanmar itu amat teruk sekali. Laporan yang saya dengar lebih teruk daripada suasana rakyat kulit hitam di Afrika Selatan di zaman apartheid lagi. Adakah ini penyaksian yang Berhormat sendiri lihat, dan adakah ini sebahagian daripada perubahan ke arah kebaikan yang OIC, yang Malaysia terlibat sama, ingin melihat perubahan yang lebih positif terhadap keadaan seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Berhormat Tumpat. Inilah apa yang kita tinjau dan pendapat kita hari ini, bahawa kerajaan Myanmar memang benar-benar sincere, dengan izin Pengerusi, untuk melihat supaya masalah ini dapat diselesaikan mengikut cara mereka sendiri. Tentang lawatan saya di Rakhine State itu, kita bukan hanya pergi melawat di tempat yang berlakunya peristiwa tersebut, tetapi juga kita melawat di mana kem yang telah pun ditubuhkan oleh kerajaan itu. Kita tinjau dari segi cara mereka membangunkan kawasan tersebut, dan kita tanya dengan kerajaan, apakah setakat nak meletakkan mereka di kem tersebut maka sudah selesai masalah ini? Mereka mengatakan bukan. Sebenarnya itu adalah untuk pertama dari segi kaedah security, di mana mereka boleh dikawal oleh kerajaan, pertama. Kedua, mereka akan diberikan akan dibangunkan sekolah di kawasan tersebut untuk menentukan bahawa bagi kanak-kanak yang berada di situ boleh masuk sekolah mengikut kerajaan Myanmar, dan kemudian diberikan peluang-peluang pekerjaan yang akan dibawa masuk ke Rakhine State. Inilah perjanjian yang telah pun mereka jelaskan kepada kita, dan daripada dulu dan sekarang memang betul ada perubahan. Dulu kem yang di mana Yang Berhormat Baling pergi ketika itu agak teruk keadaannya, tapi hari ini sudah nampak mula ada perubahan, di mana kem-kem yang dibangunkan itu juga agak lebih baik daripada asalnya. Manakala pejabat yang diminta oleh OIC untuk ditubuhkan di Myanmar, Myanmar masih lagi minta supaya kita tangguhkan, kerana ketika kita buat lawatan tersebut, kita perhatikan ada beberapa kumpulan yang masih lagi membuat demonstrasi jalanan yang seperti yang dilaungkan oleh Shah Alam tadi. Jadi maka kerajaan kata oleh kerana masih lagi ada kumpulan-kumpulan yang tidak memahami bagaimana OIC nak membantu dari segi penyelesaian masalah ataupun konflik yang ada di situ, maka Myanmar minta kita tangguhkan dahulu. Ya, Sepang. Sila. Terima kasih Menteri, terima kasih kepada
Mengurusi. Saya nak bangkitkan tentang tadi Menteri mengatakan bahawa dasar kerajaan yang tidak campur tangan ke atas urusan domestik negara-negara lain. Jadi persoalan saya, adakah Menteri sedar bahawa baru-baru ini ada salah seorang ahli parlimen Iraq telah mengeluarkan kenyataan, boleh kata dia mempertikaikan tindakan kerajaan Malaysia berkaitan dengan pengendalian isu mazhab ini, khususnya isu mazhab Syiah ini, di mana dalam kenyataan itu ahli parlimen ini yang boleh dimuat dan boleh dilihat dalam YouTube menyatakan bahawa tindakan kerajaan Malaysia ini seolah-olah menafikan, dalam bahasa ni maknanya seolah tidak mengakui keislaman penganut-penganut mazhab lain ini yang majoriti di Iraq, di Iran, di Bahrain dan sebagainya. Jadi persoalan saya pertamanya Menteri, apakah dasar kerajaan Malaysia berkaitan dengan mazhab Syiah ini? Sebab saya mengatakan gini, kerana pada 27 Ramadan 1425 Hijrah, iaitu bertarikh 19/11/2004, kerajaan Malaysia menjadi telah menghantar wakil-wakil yang menjadi signatory kepada apa dipanggil Amman Message. Yang Amman Message ni yang salah satu usaha daripada bekas Presiden Jordan, Perdana Menteri Jordan. Di mana saya bacakan ada lebih kurang 8 orang signatory daripada Malaysia. Yang nombor 287 daripada bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi, 288 daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Pematang Pauh, 289 ni nombor 289 yang signatory ni, Datuk Almarhum Dr. Abdul Hamid Osman, 290 Profesor Dr. Kamal Hassan, 291 Profesor Dr. Muhammad Hashim Kamali, 292 iaitu Profesor Syahid Han, yang bukan Mr. Syahidan Kasim, sorry, ahli Parlimen Arau. 293 Hairi Jamaluddin, Menteri, dan juga yang akhirnya Dr. Solah Qadri Han daripada UIA. Jadi kesemua mereka ini menjadi signatory kepada Amman Message, di mana antara Amman Message ini mengatakan mereka menerima wujudnya mazhab 4 mazhab Sunni itu dan juga 2 mazhab Syiah, iaitu Ja'fari dan juga Zaidi, dan juga mazhab Ibadi dan sebagainya. Jadi persoalan saya, kalau kita dah menjadi signatory kepada Amman Message ini, mengapakah kita masih lagi bertindak seolah-olah menyimpang daripada apa yang kita telah persetujukan itu? Jadi saya harap ada satu penjelasan dan mungkin kita kena beritahu kepada Parlimen Iraq tentang pendirian Malaysia ini. Yang pertama. Yang keduanya, bagaimanakah hubungan Malaysia pula asal daripada isu kalimah Allah ini dengan Vatican dan sebagainya. Jadi saya hendak supaya Menteri jelaskan apakah dasar kita dan bagaimanakah tindak kita ini seolah-olah menyimpang daripada apa yang telah kita persetujui di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Ya, sebelum Muhammad Menteri menjawab, saya minta Muhammad Menteri habiskan sebelum pukul 1. Ya. Itulah. Jadi tak payah nak mencelah lagi lah kot. Ni pasal banyak isu yang telah pun dibangkitkan. Kita ada 2 lagi kementerian hari ni. Okey. Saya nak jelaskan bahawa sebenarnya tentang isu yang dibangkitkan oleh SPAC ni, saya dah kata ini jelas dasar kita tak campur tangan. Iraq dia nak atau Iran dia nak mazhab apa pun, Syiah ke apa ke, kita tak campur tangan pun. Itu kita tak ni. Yang ni yang jadi masalah SPAC ni. Saya kata dasar dalam negara dengan luar negara, untuk negara yang itu dia bebas. Itu tak timbul masalah ni SPAC. Jadi soalan saya adalah apa tindakan orang bantai kita? Jadi ahli Parlimen Iraq menyelar tindakan kita. Jadi itu maksud saya, apa kita punya jawapan kepada persoalan itu? Saya kata dasar kita kepada Iraq dan sebagainya. Apalah Menteri jawapan pun tak faham, persoalan pun tak faham. Ini Mengurusi, saya nak jelaskan ini yang saya kata SPAC ni. Saya dah kata dah. Dia nak cakap apa pasal kita, cara apa kita jawab, cara apa kita nak buat, itu hal kita. Kalau SPAC nak cakap
dia sebagai seorang ahli parlimen di dalam Malaysia ni, dia nak tunjuk pandai, dia nak cakap pasal negara lain, nak condemn negara lain. Contohnya Amerika. Ini hak negara, kalau bukan hak dia pribadi. nak cakap, itu hak dia. Hak dia nak cakap pasal orang. Tapi yang pentingnya dasar kita. Jadi dasar kita tak mau campur tangan pasal negara tersebut. Dan terpulang kepada ahli parlimen itu nak sebut, nak cakap, itu hak dia. Saya dah cakap awal lagi tadi. Ya. Ini menteri dari mana ni? Saya dah kata di freedom of expression. Siapa saja dalam dunia ni boleh cakap apa saja. Yang masalahnya dasar kita saya dah sebut, dah jelas. Itu yang saya maksudkan. Sila Jadi yang kedua tentang yang ketiga tentang apa yang dibangkitkan oleh sekali lagi oleh Tumpat tentang pengintipan yang berlaku dalam negara kita yang telah pun juga dibangkitkan oleh Batu, Kinabatangan dan Pematang Pauh. Saya nak jelaskan bahawa pendirian kita jelas, saya telah pun jawab dalam masa pergolongan dasar. Saya kata dalam kenyataan yang kita buat oleh Yang Berhormat Menteri Luar Negeri pada 31 Oktober 2013 menyatakan bahawa Wisma Putra akan mengambil langkah-langkah sewajarnya jika terdapat bukti yang kukuh. Ya. Dan pada 5 November Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa dari segi prinsipnya Malaysia menolak sebarang bentuk pengintipan dan surveillance oleh mana-mana pihak yang menjejaskan kedaulatan negara serta menjejaskan hubungan dua hala. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menyatakan bahawa Malaysia sedang menanti penjelasan Amerika Syarikat mengenai kajian semula program pengintipan mereka yang telah pun diumumkan oleh Presiden Amerika. Dan saya nak jelaskan juga di sini, dalam kaedah diplomasi yang kita buat, nota bantahan adalah merupakan satu nota yang agak serius bagi mana-mana negara yang mempunyai persahabatan yang baik di antara dua hala. Maka sebab itu kita melakukannya dengan menghantar nota bantahan, diterima oleh embassy tersebut dan mereka telah pun menghantar ke pejabat negara masing-masing, dan sebab itu Presiden Amerika telah pun membuat pengumuman untuk mengkaji semula dan mengeluarkan arahan untuk review daripada apa saja polisi dasar mereka tentang isu pengintipan yang berlaku di seluruh dunia. Maka kita tunggu dan kita buat boleh itu. Minta penjelasan. Yes. Apa Berhormat Menteri? Ya, apakah kerajaan berhasrat ataupun bercadang untuk kita mungkin mengemukakan apa ini perjanjian seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Germany, iaitu untuk mengadakan satu perjanjian iaitu no spy game ataupun no spy agreement di antara Malaysia dan mana-mana negara. Saya Menteri ya. boleh jelas. Betul. Ya, terima kasih. Saya setuju nota bantahan ini ada perkara serius. Tapi kita banding dengan negara-negara lain yang mengambil pendirian jauh lebih tegas. Kerana ini pengesahan yang telah dikemukakan dan kita tidak ada satu tuntutan supaya pengintipan harus dihentikan serta-merta. Kita tak boleh tunggu Presiden Amerika Syarikat nak kaji semula, nak buat review dan lain-lain. Itu sepatutnya bukan pendirian kita sebagai frontline untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ya. Kan saya dah jelaskan, saya dah bagi tahu tadi, kita akan mengambil langkah-langkah sewajarnya sekiranya terdapat bukti yang kukuh. Maka sebab itu ini jelas, kalau kita dapat ada bukti yang kukuh, we go to the next step. Sekarang ini kita masuk kementerian belum ada bukti yang kukuh. Sekarang ini 31 kementerian tak perkara yakin ini bangkit, dengan perkara ini bangkit pada penghujung bulan Oktober. Sekarang baru lebih kurang 2 atau 3 minggu.
Maka dalam selepas itu nanti kita akan jelaskan apakah tindakan yang kita ambil selepas menerima bukti-bukti yang nyata dan kukuh. Batu hanya dengar daripada satu pihak tapi belum tahu dari segi maklumat keseluruhannya. Mungkin di Germany sudah ada bukti spying on their leaders. Malaysia, kita akan buat kajian yang menyeluruh dan akan kita ambil tindakan selepas itu. Kemudian saya nak bangkitkan tentang apa yang dibangkitkan oleh Tuaran. Pertama tentang tuntutan mengenai Filipina yang menuntut Sabah. Saya nak jelaskan perkara ini tidak timbul kerana kita tidak mengiktiraf tuntutan mana-mana negara atau Filipina yang nak menuntut Sabah sebagai salah satu kawasan milik negara Filipina, kerana pada tahun 1962 melalui Cobalt Commission telah pun mengiktiraf bahawa referendum yang telah pun dibuat ketika itu telah mengiktiraf bahawa rakyat Sabah bersetuju untuk menyertai Malaysia, dan maka dengan ini kita akan mempertahankan Sabah terus menjadi hak negara Malaysia. Ya. Kemudian Ipoh Barat. Kemudian kita nak jelaskan tentang nama untuk ditukarkan nama Laut Cina Selatan itu kepada nama yang lain. Saya nak jelaskan di sini bahawa sebenarnya nama lautan di seluruh dunia ini berpandukan kepada dokumen yang dikenali sebagai Limits of Oceans and Seas yang diterbitkan oleh International Hydrographic Organization. Jadi maknanya dia tak ada kena-mengena, walaupun nama laut itu Laut Cina Selatan, tidak bererti bahawa laut itu dipunyai oleh negara China. Jadi kita tidak akan minta untuk laut ini ditukar nama kepada nama yang lain. Batu ada membangkitkan tentang masalah Cogem. Saya tak ada masa tinggal 6 minit lagi. Cogem. Cogem, okey. Batu telah membangkitkan isu Cogem, juga dicelah oleh Ipoh Barat. Saya nak jelaskan bahawa yang penting kepada kita ketika ini adalah apa yang cari makan. Apa yang kita buat di sana sehingga memberikan apa rasional kita untuk menghadiri Cogem, walaupun ada bantahan dan juga kenapa Perdana Menteri kita tidak pergi ke Menteri tak jemput lagi. Okey, saya jawab Berhormat Ipoh Barat. Hasil daripada mesyuarat Cogem di sana, pertamanya kita telah pun dapat berbincang mengenai pembangunan saksama secara inklusif yang dibuat oleh negara Sri Lanka, dan akhirnya keputusan ketua-ketua Commonwealth bersetuju untuk mewujudkan satu kumpulan kerja untuk membentuk agenda pembangunan agenda pasca 2015 dari perspektif Commonwealth. Melalui proses ini Malaysia akan dapat mengenengahkan dan mempertahan pendirian dan dasar Malaysia, maka memelihara kepentingan Malaysia tentang isu itu. Jadi yang pentingnya dalam mesyuarat tersebut, this is about Cogem in Sri Lanka and bukannya Cogem on Sri Lanka. Itu telah pun dijelaskan oleh Perdana Menteri kita. Ada perbezaan di antara Cogem yang bermesyuarat di Sri Lanka dengan Cogem untuk Sri Lanka. Jadi political speech lah, retorik. Tapi saya nak tahu dengan khususnya sama juga political speech yang dibuat oleh Ipoh Barat. No, adakah kita address question cabuli hak asasi di sana? Ada Perdana Menteri open his mouth or kept shut and just make money and come back? Ada business saja. Okay. Has he spoken or not? Because macam David Cameron dan lain-lain Perdana Menteri ada mengatakan mencabuli hak asasi negara. That is the core values. Apa core values Commonwealth? Satu di antaranya adalah human rights values, kan? So he is given the chair now.
Saya dah bagi peluang. Pendek-pendek Bukan, sudahlah. Dah saya nak jawab. adakah Perdana Menteri mengatakan atau mengambil tahu mengenai perkara itu atau memberitahu kepada Perdana Menteri atau kepada kerajaan di sana? Ada atau tidak? Saya nak jelaskan. Mula-mula Yang Berhormat kata kita patut boykot. Kemudian Yang Berhormat kata tengok bagus David Cameron pergi mesyuarat COGM. Ini apa ni? Ini yang retorik yang dibangkitkan oleh Kubai. Konsisten. Nombor satu yang kita pun bantah kepada dia. Ini tak konsisten langsung. Man enough untuk membuat sesuatu. We are all showmanship Yang Berhormat. This is what we're doing. This is what we're doing. Pergi sana untuk perniagaan, kan? Cari makan. Untuk kroni-kroni kita, bukan untuk mempertahankan hak asasi kita. Core value of Commonwealth. Apa core value Yang Berhormat? Tahu tak? Okey, duduk. What are the core issues? Duduk Yang Berhormat. Saya nak jelaskan di sini. Tapi tak boleh. Saya nak jelaskan di sini Puan Barat buat pembohongan yang paling besar. Apa yang itu membuat? Apa yang cakap benar? Semua yang cakap benar. Yang Berhormat cakap mungkin tak benar. Yang Berhormat, sebab itu Yang Berhormat hanya tahu satu perkara mengenai masalah Tamil Tigers, tetapi yang penting kepada kita nak menyelesaikan masalah untuk menentukan supaya Sri Lanka sebagai satu ahli dalam COGM dapat membangunkan negara itu mengikut kaedah-kaedah antarabangsa yang paling baik. Kerana kita mempunyai sikap dasar orang kita di Sri Lanka untuk melihat bahawa apa approach yang diberi kita oleh buat Malaysia adalah melalui orang Melayu secara Islam yang moderation. 200,000 orang, 200,000 people Malays are staying there. Dicabuli Tuan Musi, saya nak kata tadi dalam pencelahan dia kata 100,000. Sekarang dia kata 200,000. Dan ini pekat. Inilah satu pembohongan. Tadi dalam pencelahan saya catat di sini dia kata 100,000 orang mati. No. 100,000 orang mati. Ibu Barat. Ya. Tak dijemput lagi Yang Berhormat Ibu Barat. Ibu Barat. Ya, Ibu Barat cakap pun tak direkodkan. Ya. Ya. Menteri. Akhirnya saya nak jelaskan tentang apa yang telah pun dibangkitkan oleh beberapa pihak mengenai rampasan kuasa termasuklah. Kita sambung pukul 2.30. Ini yang last, boleh ke 1 minit? 1 minit je. Tak, saya tak ada kuasa untuk tambah 1 minit, 2 minit. Ya. Habis dah. Jadi saya jawab, saya tulis isu yang akhir ini iaitu mengenai dengan Mesir dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM641,837,000 untuk kepala B13 anggaran perbelanjaan mengurus 2014 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Lebih suara bersetuju kepala B13 sebahagian daripada jadual.